Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kata rakyat? Kembali dengan paparan yang lebih menarik khusus untuk anda penonton setia kami. Antara paparan menarik minggu ini, SOP yang diamalkan di premis pusat beli belah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Isu pemandu mabuk yang semakin hangat dan apakah solusinya? Ikuti kisah perjalanan gerai Jang Otai Holiau di Medan Selera Shah Alam. Selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, kerajaan telah membenarkan sektor ekonomi yang terpilih untuk mula beroperasi bermula 12 Mei. Premis-premis perniagaan telah beroperasi mengikut ketetapan Standard Operasi Prosedur atau SOP yang disarankan oleh kerajaan. Ikuti laporan ini bersama wartawan lokasi Putri Adriana yang berada di Putrajaya. Pusat membeli belah adalah antara sektor peruncitan yang memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Namun, pembukaan semula premis peruncitan seharusnya diselaraskan dengan pematuhan langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan penyebaran wabak COVID-19. Hai, saya kini berada di Alamanda Putrajaya, pusat membeli belah pilihan utama warga Putrajaya. Tinjauan di sebuah pusat membeli belah di Putrajaya mendapati ramai pengunjung mula berkunjung seawal jam 10 pagi. Baru-baru ini, Standard Operating Procedure ataupun SOP telah diperkenalkan dan dipraktikkan di semua pusat-pusat membeli belah untuk menangani wabak COVID-19. Mari kita saksikan bagaimana peniaga dan pengunjung Alamanda mempraktikkan norma baru ini. Pengunjung juga perlu mendaftarkan diri dengan cara mengimbas kod QR dan suhu diambil setiap kali memasuki premis perniagaan. Kami menemu ramah salah satu kedai menjual pakaian bagi menerangkan SOP atau langkah berjaga-jaga yang diperkenalkan di sini. Okay, so SOP yang Kota Os perkenalkan, so di mana dia suruh kita punya staff semua untuk at least sanitize setiap hari 3 kali. And then what we do is kita akan check temperature customer before masuk and make sure diorang semua scan QR code. So SOP punya ni memang kita akan daily remind kita punya staff. So di mana diorang akan everyday akan check the step by step apa yang kita perlu buat untuk serve customer, and also kita check SOP what you do everyday ni, kita akan buat checklist lah. Di room kami juga akan tolong sanitize. So every time customer cuba je memang kita akan sanitize pintu yang mana ada touch point lah, di pintu, di bahagian hang baju dan juga bahagian-bahagian lain yang kita rasa possibility diorang sentuh. Ini it's not a big problem di mana staff dengan customer masih macam kita ikut SOP. Just sometimes customer masih ada lagi yang tak pakai mask masuk ke setiap premis, and also kita juga ada sometimes yang terpandang dan tak scan QR code, but kita always remind them to scan dulu sebelum masuk kita punya premis lah. Itu actually kita always put a big note dekat depan entrance. Usually staff akan cepat-cepat acknowledge them whenever they come into the shop lah. So kita akan terus ingatkan diorang suruh scan QR code dulu. So make sure diorang betul-betul sign in ke dia punya tu lah. Proses sanitasi dilakukan setiap kali pengunjung mencuba pakaian dan hand sanitizer atau sanitasi tangan juga disediakan di setiap kedai-kedai. Jadi, marilah kita bergani bahu menangani COVID-19. Saya Adriana Nur Aziz melaporkan. Akhir-akhir ini, kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk sehingga ada yang mengakibatkan kematian mencetuskan pelbagai reaksi serta pandangan mendesak kerajaan mengetatkan undang-undang berkaitan bagi menanganinya. Ikuti laporan ini bersama wartawan lokasi Kila Safari yang berada di Masjid Jamek, Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya Nur Adila Ahmad Safari dalam segmen ini yang akan mengupas isu sosial yang semakin tular dalam masyarakat Malaysia, iaitu isu pemandu mabuk ataupun isu pemandu di bawah pengaruh alkohol. Ribuan nyawa seluruh dunia telah terkorban akibat tindakan pemandu mabuk yang tidak bertanggungjawab. Pada tahun 2011 hingga 2018, statistik yang disediakan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia menunjukkan sebanyak 1,147 nyawa telah terkorban disebabkan kemalangan jalan raya yang berpunca daripada pemandu mabuk. Berdasarkan statistik yang sama, sebanyak 539 orang mangsa kemalangan jalan raya akibat pemandu mabuk cedera parah dan 595 orang mangsa mengalami cedera ringan.
Secara keseluruhannya, dalam tempoh 8 tahun tersebut, sebanyak 2,281 orang mangsa telah terlibat dalam kemalangan jalan raya yang berpunca daripada pemandu yang memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol yang berlebihan. Pada tahun 2018 hingga bulan Mei 2020, sebanyak 70 kes kemalangan jalan raya akibat pemandu mabuk direkodkan. Berdasarkan Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, Akta 333, sesiapa saja yang memandu sesuatu kenderaan bawah pengaruh alkohol yang berlebihan ataupun minuman yang memabukkan akan dikenakan denda tidak kurang dari RM8,000 dan tidak lebih daripada RM20,000. Hukuman penjara selama tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. Seksyen 45 Akta yang sama memperuntukkan hukuman denda antara RM1,000 hingga RM6,000 atau penjara tidak lebih setahun jika disabitkan kesalahan kerana memandu, cuba memandu atau menjaga kenderaan ketika mabuk. Namun begitu, terdapat pelbagai pendapat tentang hukuman sedia ada terhadap isu memandu di bawah pengaruh alkohol. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau berkata bahawa hukuman terhadap pemandu mabuk perlu dipinda dan diperketatkan lagi bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sejauh manakah kesefahaman rakyat Malaysia terhadap undang-undang sedia ada dan apakah pendapat serta pandangan rakyat Malaysia tentang isu ini? Saksikan. You rasa isu pemandu mabuk ni serius tak di negara Malaysia? Amat serius lah sebab saya nampak kebanyakan memang ada minum arak dekat Malaysia sebab majoriti minum arak dekat sini. Serius kat Malaysia sebab mostly semua golongan teenage. So golongan teenage ni macam budak-budak baru nak up, so kita kena bagi sesuatu undang-undang tu kena ketat lagi lah. Of course lah, serius. Jika pihak berkuasa dia tak pergi membantang bulat terhadap isu macam ni, then lebih banyak orang yang akan lepas mabuk memandu akan meningkatkan kes kemalangan di Malaysia dengan lebih banyak. So pandangan tentang pemandu mabuk memang hal ni sangat serius lah sebab memang pemandu dekat KL kebanyakan yang minum arak, so bahaya lah. Untuk pemandu mabuk ni agak, kalau apa yang berlaku untuk sekarang agak membimbangkan lah kat dalam negara kita ni. Sebab macam penguasaan agak tak cukup kuat, tak cukup untuk menakutkan rakyat untuk mengelakkan diri daripada mabuk jika memandu. Sepanjang abang lah. Rasanya pemandu mabuk ni memang tak selayaknya lah berada di jalan raya ketika dia keadaan macam tu. Maksudnya Pemandu mabuk, orang yang telah minum mabuk lepas tu memandu, mereka memanglah melanggar undang-undang negara because mereka akan macam mana cakap ni memperbahayakan pejalan kaki dan pemandu lain dekat jalan raya. Saya pemandu mabuk kat Malaysia ni tahap nak kata kritikal tak juga, tapi dia macam concern punya tahap lah sebab kerap berlaku. Biasa dia, kalau kita haramkan arak tu, biasa dia akan membantu dengan isu. Jika nak haramkan arak ini disebabkan ia ada isu ini, dia boleh membantu. Dari segi memang dia boleh membantu. Tapi kalau undang-undang kita ditetapkan lagi, dia lagi boleh membantu kita dalam segi menangani isu pemandu mabuk ini. Saya rasa nak haramkan, jika haramkan, boleh haramkan jika seseorang individu tu tidak boleh minum arak tu di tempat awam. Tapi di dekat rumah boleh, tanpa memandu. Sangat membantu, tapi Malaysia rasa impossible benda tu. Tapi pengharaman arak tu memang dia akan membantu lah. Kalau tak ada jual arak, macam mana orang nak mabuk? Kan? Kalau ketum ke, dadah ke, itulah. Sekarang ni abang setuju tak dengan hukuman sedia ada kat Malaysia tentang pemandu mabuk? macam
macam hukuman sekarang saya tak sure berapa dia punya apa ni, tapi yang ada di Pakatan Negara dan apa denda kan. Denda itu ini untuk berapa? 2,000 kan. Kalau 2,000 tu rasanya macam tak sesuai lah, sebab apa pada mangsa-mangsa yang kena daripada apa kecuaian daripada hukuman mabuk. Pada pandangan saya tidak cukup lagi, kena berat lagi. Dewan Rakyat kena lagi meneruskan undang-undang atau akta yang lebih berat untuk menangani isu kemalangan pemuncit daripada pemandu mabuk ni. Because pemandu mabuk mereka tak keluar maras, lepas tu mereka memandu lagi, lepas tu langgar orang, lepas tu mereka dapat lari daripada undang-undang negara. So macam ni memang betul yang tidak prinsip lah. Jadi, itulah sedikit sebanyak pendapat dan pandangan rakyat Malaysia tentang isu pemandu mabuk ataupun isu memandu di bawah pengaruh alkohol yang berlebihan. Tuntasnya, memandu di bawah pengaruh alkohol yang berlebihan sememangnya akan mengundang bahaya bukan sahaja terhadap diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain. Oleh itu, wajarlah setiap pemandu kenderaan di jalan raya mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan bagi mengelakkan kemalangan serta menjamin keselamatan. Saya Nur Akila Ahmad Safari. Sekian, terima kasih. Medan Selera Shah Alam merupakan tempat yang tidak asing lagi bagi orang ramai di sekitar itu, terutamanya di kalangan pelajar UiTM Shah Alam. Ini adalah disebabkan harga makanan yang murah dan berpatutan. Mari kita saksikan kisah perjalanan dan liku-liku dihadapi gerai Jang Otai Holiau yang sudah menjadi kegemaran orang ramai di sekitar itu. Ikuti laporan ini bersama wartawan lokasi Syukri Arifin yang berada di Shah Alam. Gerai makanan sering menjadi tempat tumpuan orang ramai untuk menjamu serai. Di sini, saya ingin melaporkan gerai makanan yang telah lama bertapak di sini. Ayuh, kita mengetahui liku-liku yang telah dihadapi oleh mereka sepanjang PKPB dilaksanakan. Nama saya Anwar bin Bulat. Saya asal Negeri Sembilan. Mula saya mega burger. Burger tu nama dia Jang Otai Burger. Jadi saya berkesempatan nak dapat gerai ni, saya meniaga. Saya ambil nama daripada Jang Otai Burger tu, saya letak sini Jang Otai. 2009 kita dapat kedai ni, kita meniaga sini. Tapi kita meniaga burger teruskan juga sampai 2012. Lepas tu pakcik tak boleh buat lah dua-dua tempat. Jadi kita terpaksa lepaskan, kita stay sini. Stay dah kedai ni sampai dah sekarang. Biasanya USA, daging merah, asalkan daging, berasaskan daging. Sup daging, nasi goreng daging merah, tapi memang tu lah dengan kompu. Biasa orang makan chicken chop, lencong kan. Jadi kita berfikiran kita buat menu yang berasaskan chicken chop juga. Kita buat nasi goreng chicken chop. Tu lah menu kita buat. Dulu kita fikir niaga ni banyak dah orang tanya kan, harga murah sangat sini. Bagi haji satu je, kita meniaga, kita ada untung sikit, kita beli budak-budak student boleh makan. Itulah kita meniaga sambil sedekah macam tu lah. Banyak customer duk tanya, boleh meniaga boleh untung ke macam ni. Dia cakap untung ni kalau banyak orang datang, ramai orang datang, ada dah untung lah. Kita main volume kan. Macam tu lah. Itu spek kita meniaga lah. Itulah banyak lah. Biasa nasab budak-budak. Budak-budak muda-muda lah yang nak meniaga. Cakap dia. Satu ya, kita ni meniaga kena jujur. Meniaga kena jujur. Banyak sabar. Jangan kita dengki dengan orang tu ya. Sabaran tu memang ada. Risiko apa meniaga pun memang ada risiko. Baik kecil, baik besar. Memang ada risiko. Jadi kita kena sabar lah risiko. Jadi kita dah siap sedia lah. Risiko ni macam ni kita kena kaji lah. Apa yang patut kita buat. Macam contoh student tak ada kan. Kita tak ada marketing. Kita kena buat marketing luar. Baik kalau ada mana kilang-kilang dia nak tempat, okey kita ambil. Boleh cover lah sikit.
Semoga anda mendapat inspirasi dan semangat yang baharu untuk paparan Apa Kata Rakyat kali ini. Sekian saja dari saya, Izzuddin Emir. Berjumpa lagi kita di episod yang akan datang.